Transformasi pusat internet komuniti di seluruh negara tangani masalah PDPR. Movek 500,000 penjaja peniaga kecil bakal terima vaksin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah 26 Jun 2021 bersama saya Farha Fakrazi. Kami membawakan berita dari wilayah utara, selatan, timur dan barat. Lintas langsung hari ini kita akan ke Perlis selain Sabah dan Sarawak. Fokus hari ini program vaksinasi dipercepat merangkumi segenap aspek. Kerajaan sedang menterjemahkan perancangannya berhubung capaian internet di seluruh negara, khususnya di kawasan pedalaman termasuk perkampungan orang asli agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati jaringan komunikasi lebih baik. Keperluan termasuk mentransformasikan 873 pusat internet komuniti PIK di seluruh negara sebagai pusat pendidikan bagi menangani masalah pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustapha Mohamad berkata, bagi tujuan itu lebih 700 juta ringgit diperuntuk kerajaan untuk meningkatkan infrastruktur di negeri berkenaan. Rakyat Kelantan dijangka menerima perkhidmatan liputan internet berkelajuan tinggi apabila kesemua 85 menara telekomunikasi baru siap sepenuhnya tahun depan. 18 menara telah siap dibina pada April dan Mei tahun ini memanfaatkan hampir 12,000 penduduk di kawasan luar bandar. PDPR menjadi satu perkara normal, ya, kita seringkali mendapat aduan daripada pelajar kesukaran untuk akses internet, tak boleh belajar dengan adanya dengan siapnya 18 menara di Kelantan ini, maka insya-Allah sebahagian masalah ini akan dapat diselesaikan. Dijangka dalam masa 2 tahun ini liputan 4G di Kelantan kalau sekarang ini kira-kira 94% akan meningkat pada 96.9% lebih kurang, hampir 3%. Jadi ini satu peningkatan yang ketara yang sudah pasti memberi kemudahan kepada penduduk di seluruh Kelantan. Beliau menyatakan perkara ini selepas mengadakan lawatan ke menara telekomunikasi di Kampung Kuban Tebit, Machang. Pelajar-pelajar di sini terpaksa keluar dalam 6, 7, 8 km daripada kawasan sini kalau nak dapatkan strong coverage lah untuk kawasan sekitar ini. Tapi alhamdulillah hari ini penduduk sini dapat menikmati kemudahan internet. Kita tahu ianya amat penting. Terutamanya di dalam tempoh PKP ini, soal pembelajaran melalui talian ini adalah menjadi satu perkara kerisauan utama pada ibu bapa, rakyat, masyarakat dan juga penduduk. Lawatan ini juga bertujuan memantau perkembangan projek meningkatkan kemudahan infrastruktur digital di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela di Kelantan. Dalam masa sama, Datuk Seri Mustapha berkata, kerajaan akan mentransformasikan pusat internet komuniti PIK di seluruh negara termasuk 70 di Kelantan sebagai pusat sehenti untuk perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menguasai dunia digital. Di Kelantan terdapat lebih 65,000 ahli berdaftar dan hampir 240,000 individu telah menyertai program latihan yang disediakan. Bagi peniaga kecil yang belum mendaftar dengan pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negara, boleh berbuat demikian di bawah program mobilisasi vaksin komuniti Movek bagi memudahkan urusan vaksinasi kepada mereka berjalan lancar. Program yang bakal dilancarkan 6 Julai depan akan memberi manfaat kepada 500,000 peniaga kecil yang berdaftar di bawah PBT di seluruh negara. Inisiatif itu sebagai usaha melindungi golongan sasar ketika berurusan dengan orang ramai dalam meneruskan aktiviti ekonomi perniagaan.
Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamarudin berkata, MOVAC dilengkapi pelbagai kemudahan dan ekosistem lengkap mengikut spesifikasi Kementerian Kesihatan KKM. InsyaAllah kita lihat ketika ini 10 tu dah memadai, campur dengan Mapin 12 lah, ada 12 bas. By 1st of July 12 dah boleh gerak dah. Tapi sekarang 3 pun dah boleh bergerak kan? Dah 3 dah boleh bergerak. So jadi kalau ada keperluan kita akan tambahkan lagi. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan program MOVAC di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Muafakat Johor, Taman Ada, Johor Bahru. Tiga anggota polis antara 6 individu yang ditahan selepas disyaki terlibat dalam kes kecurian sebuah peti besi mengandungi wang tunai berjumlah RM400,000 di sebuah syarikat logistik Rabu lepas. Ketua Polis Kedah Datuk Kamarul Zaman Mamat memaklumkan kesemua suspek berusia lingkungan 30-an hingga 50-an itu ditahan dalam beberapa tangkapan di rumah dan pejabat sekitar Bandaraya Alustar antara Rabu hingga semalam. Wang tunai RM263,295, 7 telefon bimbit, peralatan yang digunakan untuk memecahkan peti besi, beg dan beberapa pakaian dirampas. Kita masih lagi memburu 2 orang penjenayah yang dipercayai telah melarikan wang yang bernilai lebih kurang RM130,000 lebih lagi. Dan insyaAllah dalam masa terdekat, pihak PDRM Kedah yakin dan kita percaya kita akan dapat menangkap dan menahan serta merampas wang tunai yang telah dilarikan oleh mereka. Bercakap dalam sidang media di Alustar, beliau memaklumkan pihaknya masih mengesan beberapa individu lagi yang terbabit bagi membantu siasatan. Kesemua mereka direman mulai semalam hingga 1 Julai depan bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Pelaburan berjumlah RM8.705 bilion menerusi wilayah pembangunan ekonomi Koridor Utara NCER ke Kedah menunjukkan keyakinan pelabur terhadap potensi, keupayaan dan komitmen jitu ditunjukkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Ini semua sangat membanggakan kita, satu pengiktirafan untuk Kedah, rezeki rakyat Kedah lah. Ini yang penting. Harap ni peluang kerja ni dapat dimanfaatkan oleh anak-anak Kedah yang ada di Kedah atau ada di luar boleh untuk datang kerja di Kedah. Beliau bercakap selepas meninjau tapak Kompleks Pendidikan Asnaf Zakat Kedah, Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK di Kampung Batu Seketul, Sik Kedah pagi tadi. Semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mempengerusikan mesyuarat ke-26 ahli lembaga pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA mengumumkan sebanyak RM16 bilion pelaburan swasta telah diluluskan di 4 negeri NCER iaitu Kedah, Perak, Perlis dan Pulau Pinang. 8.705 bilion ringgit melibatkan pelaburan di Kedah. 2 syarikat akan melabur di Kedah Rubber City KRC, Padang Terap dan 2 lagi di Kulim High Tech Park KHTP. KRC akan menerima pelaburan berjumlah 1.5 bilion ringgit dan menawarkan peluang pekerjaan kepada 2,600 orang. Satu lagi pelaburan oleh LTS Logistik Sendirian Berhad untuk membina gudang bagi depo kontena dan hub logistik bernilai RM55 juta. Pelaburan 2 syarikat gergasi di KHTP dengan jumlah keseluruhan RM7.15 bilion dan menawarkan pekerjaan kepada 12,615 orang. Terlantar di atas katil bukan halangan buat sepasang suami isteri di Ipoh, Perak untuk mendapatkan vaksin. Ia direalisasikan apabila petugas kesihatan hadir ke rumah mereka menerusi program outreach vaksinasi COVID-19. Perinciannya bersama wartawan Fahmi Muhammad Nur.
Yusof Markom, 89 tahun, sepatutnya menerima suntikan vaksin pada Ahad lalu, manakala isterinya Umi Salamah Hussein, 77 tahun pula, mendapat tarikh janji temu pada hari berikutnya. Namun atas faktor kesihatan yang tidak mengizinkan, pasangan tersebut tidak dapat menerima suntikan di pusat pemberian vaksin PPV yang ditetapkan selain berdepan masalah pengangkutan. Beka terhadap kekangan yang dihadapi, petugas kesihatan daerah Kinta hadir ke kediaman mereka untuk memudahkan urusan pemberian vaksin. Menurut Umi Salamah, perasaan takut dijangkiti COVID-19 mendorong dia dan suami untuk menerima suntikan vaksin secepat mungkin. Ya, biasalah semua orang dah ambil, kita kena ambil jugalah, takut jugalah. Dapat bantulah pasal keadaan kami sini lah. Keadaan kami sini saya rasa perlulah ambil ubat ni. Keadaan yang dihadapi pasangan ini dimaklumkan anak saudara mereka, Abdul Razak Abdul Rahman, kepada petugas kesihatan. Abdul Razak turut menzahirkan ucapan terima kasih atas keprihatinan yang diberi dalam memudahkan urusan warga emas ini. Kita tak nak dianggap bahawa kita ni menolak vaksin lah. Tapi sebabkan kita ada pelbagai masalah, tapi sebabkan masalah tu pihak KKM dan pihak berkuasa lah sudi mendengar dan mereka boleh mengaturkan benda-benda ni supaya warga emas seperti keadaan makcik dan pakcik saya ni tidak cicir untuk dapatkan vaksin. Sebelum ini, program outreach vaksinasi COVID-19 di daerah Kinta digerakkan dengan menyasarkan golongan warga emas di pusat jagaan orang tua serta golongan OKU. Kali ini, tumpuan diberi kepada pesakit-pesakit terlantar dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Senarai nama dan maklumat peribadi akan diberikan JKM sebelum petugas kesihatan menguruskan pemberian vaksin kepada golongan tersebut. Walaupun hanya terlantar di atas katil, pasangan ini cukup teruja untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 menerusi program outreach vaksinasi COVID-19 yang digerakkan Pejabat Kesihatan Daerah Kinta. Tiada alasan diberikan, hanya rasa tanggungjawab untuk melindungi diri dan juga ahli keluarga daripada dijangkiti wabak ini. Diharapkan lebih ramai masyarakat di luar sana cakna akan kepentingan vaksin agar sasaran mencapai imuniti kelompok menjelang akhir tahun ini dapat dicapai. Fahmi Muhammad Noor, Berita RTM. Trend beli belah dalam talian terus menjadi pilihan sepanjang tempoh pelaksanaan PKP. Menjadi norma baru rakyat Malaysia, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Perlis turut berbuat demikian bagi membolehkan masyarakat setempat memperoleh barangan keperluan harian dengan mudah. Langsung bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob di studio RTM Kangar. Iqbal, bagaimana peningkatan pembelian secara dalam talian dilaksana Farma Perlis ketika ini dalam memenuhi permintaan pengguna? Farma Perlis mengguna pakai platform baru itu bagi memudahkan pengguna memperoleh barangan keperluan harian secara terus ke rumah. Dan sepanjang Mac hingga Jun ini, hasil tani serta barangan keperluan mencatatkan jualan terkumpul sebanyak 15.5 juta ringgit. Pengarah Farma Negeri Muhammad Faisal Amri memaklumkan pemasaran produk dilaksanakan menerusi Agrobazar Kedai Rakyat dan Agrobazar Rakyat yang dilihat mampu menjadi saluran alternatif terbaik memasarkan produk hasil tani secara terus kepada pembeli. Kita di Farma kita akan terus memperkasakan lagi pemasaran digital ini supaya usahawan-usahawan dapat meluaskan pasaran melalui kita akan menganjurkan kursus dan juga latihan kepada usahawan-usahawan kita dan juga kita akan meningkatkan kerjasama strategik bersama dengan platform-platform online sedia ada. Beliau menyatakannya ketika meninjau operasi Agrobazar Kampung Sempring di Kangar. Usaha ini mendapat kerjasama e-dagang lain termasuk Lazada, Shopee serta pelbagai platform lain bagi memudahkan urusan pesanan dan penghantaran kepada pembeli. Sebagai sokongan kepada sasaran kerajaan mencapai imuniti kelompok menjelang hujung tahun ini, 13 petugas media Perlis menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19. Petugas media juga antara golongan yang berisiko ketika menjalankan tugas masing-masing.
Kalau boleh kita minta orang ramai ni sama-samalah kita mendaftar untuk menerima vaksin untuk kita mencapai imuniti kelompok lah. Kalau lagi cepat kita daftar, lagi cepat kita capai imuniti kelompok 80%. Awal-awal dulu saya pun masih ragu-ragu juga tentang vaksin ni. Setelah kerajaan menjalankan kempen-kempen tentang vaksin ni, saya beranikan diri untuk cuba vaksin. So hari ini saya mendapat dos vaksin pertama. Saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia telah memberikan keutamaan kepada semua pengamal media ataupun petugas media, sebab media juga merupakan petugas yang frontliner terdedah dengan risiko yang tinggi untuk jangkitan COVID ni. Buat pendaftaran vaksin sejak Februari dan alhamdulillah hari ini saya dapat suntikan bersama dengan 13 lagi rakan media. Sebenarnya tak ada apa pun yang perlu ditakutkanlah sebab suntikan tu sekejap je, ambil masa kurang 30 minit. Bagi Muhammad Ikmal Hakim Abdullah pula, sebagai pengamal media yang juga merupakan golongan orang kurang upaya OKU, menyedari kebaikan program vaksinasi ini kepada golongan sepertinya. Tapi kalau macam untuk OKU ni, korang tahu banyak yang sakit kan. Jadi diberi keutamaan fasa kedua oleh kerajaan ni, kira suatu pendekatan yang baiklah. Sebagai tanda sokongan kepada program vaksinasi ini juga, Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man serta Pengerusi Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Perlis Azman Muhammad Yusof turut melawat petugas media. Visi Sukan Negara yang kini dirangka bakal memberi nafas baharu kepada sukan negara yang lebih komprehensif bagi tempoh 10 tahun akan datang. Menerusi konsep daripada komuniti kepada komuniti, berupaya memanfaatkan idea dalam kalangan peminat sukan dalam merencanakan strategi sukan negara menjelang 2030. Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Nur Hazita Kamaluddin memaklumkan pelaksanaannya merupakan kesinambungan dasar Sukan Negara 2009. Dengan adanya visi VSN 2030 ni, kita menjangka 10 tahun akan datang. Kita terutama ada 6 fokus utama dia, terutama pemberdayaan sukan. Kita ingin melahirkan masyarakat terutama negeri Perlis akan mengamalkan budaya sukan, mana seolah-olah sukan itu perkara wajib untuk setiap hari. Beliau menyatakannya selepas menjadi moderator sesi libat urus Sukan Negara 2030 peringkat negeri di Kompleks JBS Negeri Kangar. Sesi dilaksanakan secara dalam talian melibatkan pejabat Pesuruhjaya Sukan, Majlis Sukan Negeri Perlis dan penggiat sukan negeri. Laporan itu menutup perkembangan semasa dari Perlis. Setiap jenis vaksin yang anda terima mampu membina pelindungan dalam badan untuk mengurangkan risiko COVID-19. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Iqbal. Berita wilayah peka dan berwibawa akan diteruskan dengan perkembangan setempat sekitar wilayah Sarawak selepas ini. Terus bersama kami. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang antara paparan menarik. Bersedia di studio RTM Kuching Nursila Talaha. Nursila, dikabarkan kerajaan negeri menggunakan bas mini sebagai pusat pemberian vaksin PPV bergerak untuk tingkatkan vaksinasi kepada penduduk dan IKBN Miri kini dijadikan PPV vaksin jenis Sinovac. Teruskan Nursila dengan laporannya. Ya, Farhan Abila. Pendekatan menggunakan bas mini berkenaan yang dilaksana di Sibu bakal memberi kemudahan serta menggalakkan lebih ramai penduduk menerima vaksin COVID-19. Menurut penyelaras Jawatankuasa Pengurus Bencana Bahagian JPBB Sibu, Dr. Anwar Rabai, bas mini tersebut akan diubah suai menjadi bas cucuk vaksin yang pertama di Sibu dan akan bergerak ke kawasan-kawasan kampung atau kawasan terpencil. Jadi bas yang kecil ini, mini bus ini ataupun coaster ini, dia boleh masuk di jalan-jalan yang sempit.
Jadi sebab itu saya berterima kasih dengan PANSA, sebuah organisasi swasta di Sibu yang telah meminjamkan bas ni, dan hari ini saya telah diminta untuk melihat keadaan bas ni. Saya amat berpuas hati dan kita akan renovate sedikit bas ini, dan selepas perbincangan insya-Allah kita mungkin melaksanakan program ini pada minggu hadapan. Dr. Anwar yang juga Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan berkata perkhidmatan tersebut diwujudkan adalah untuk memberi kemudahan kepada yang tidak dapat datang ke PPV. Beliau ditemui pemberita selepas memeriksa kondisi bas mini berkenaan di PPV bergerak di Dewan Lakis. Perkhidmatan PPV bergerak ini dijangka beroperasi pada minggu depan selepas kerja-kerja pengubahsuai dijangka selesai. Sementara itu, Pengarah Urusan Pansar Berhad, Pemancar Datuk Jason Tai menjelaskan pendekatan tersebut sesuai dengan usaha meningkatkan kadar vaksinasi terutamanya di kawasan luar bandar. Dalam pada itu, Institusi Kemahiran Belia Negara IKBN Miri yang sebelum ini dijadikan pusat pemberian vaksin PPV jenis AstraZeneca kini dijadikan PPV untuk vaksin Sinovac. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, penerima vaksin yang mempunyai janji temu di MySejahtera mulai hari ini di PPV IKBN Miri perlu hadir dan menepati masa yang ditetapkan. JPBB Miri memaklumkan vaksin yang digunakan mulai hari ini di PPB berkenaan adalah jenis Sinovac. Sejumlah 800 dos vaksin dibekalkan untuk penerima hari ini dan kapasiti itu akan ditambah kepada 1,200 dos. Ini kerana PPV berkenaan mempunyai ruang dan kemudahan yang mencukupi bagi penambah kapasiti suntikan dos vaksin. Dalam pada itu, penyelaras PPV IKBN Miri Dr. Khan Zin Rong memaklumkan sambutan terhadap vaksin AstraZeneca amat menggalakkan. Jelasnya, sejak 7 Jun hingga semalam, sebanyak 9,000 dos vaksin telah diberikan kepada penerima. Penghantaran vaksin ke pedalaman negeri ini giat dilaksanakan dengan kerjasama Pangkalan Operasi Udara, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon Miri. Menurut Ketua JBPM Zon Miri, Penguasa Bomba Kanan 1, Lau Poh Kiong, inisiatif secara meluas ini dibuat bagi memastikan setiap penduduk mendapat suntikan vaksin mereka. Sejak permohonan daripada KKM, kami akan bantu sejauh mana pun, tak kira siang, tak kira hujan, tak kira cuaca macam mana pun, kami akan bantu supaya tuan-tuan yang berada di pedalaman, di hulu dapat divaksin sama dengan kami yang di bandar. Beliau ditemui pemberita di Miri selepas penghantaran lebih 1,000 dos vaksin Sinovac ke 9 buah klinik di daerah Telan Usang dan Mulu. Penduduk kampung di pedalaman turut dinasihati supaya tidak melakukan pergerakan ke kawasan lain bagi memudahkan mereka mendapat vaksin masing-masing. Menggunakan pesawat jenis Agusta Westland 139 dalam proses penghantaran vaksin, Komander Pangkalan Operasi Udara Miri JBPM Penguasa Kanan Bomba 2 Robert James memaklumkan pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sejak 11 Jun lalu untuk penghantaran vaksin dan bantuan bekalan makanan ke kampung yang dikenakan sekatan pergerakan. Bermula dari 11 Jun 2021 kita telah membuat penghantaran pertama sehinggalah hari ini kita telah membuat 5 kali penghantaran vaksin. Selain penghantaran vaksin, kita juga ada menghantar bantuan bekalan makanan untuk kawasan-kawasan yang terlibat dengan peningkatan kes COVID. Dalam operasi itu, 9 buah klinik kesihatan telah menerima penghantaran logistik COVID-19. Antaranya adalah Klinik Kesihatan Long Seridan, Klinik Kesihatan Long Bang dan Klinik Kesihatan Long Jegan. Operasi disertai kru RTM Miri, 3 orang warga kerja KKM dan seorang anggota bomba udara Miri dengan pesawat dikendalikan oleh penguasa bomba Kapten Muhammad Muiz Mat Pisar. Proses vaksinasi COVID-19 kini rancak dilaksanakan di seluruh negeri dan dalam kalangan penerima pastinya ada yang mempunyai perasaan takut terhadap suntikan jarum. Namun demi keselamatan diri dan keluarga, perasaan itu tetap diketepikan. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Rosita Ampung. Takut pada jarum
jarum suntikan terutamanya di kalangan lelaki dewasa kedengaran agak melucukan, tetapi ia sebenarnya bukan gurauan, memang ada berlaku di kalangan masyarakat kita. Ikuti perkongsian daripada Wan Zaki Wan Alias bagaimana dia mengatasi rasa takutnya itu demi untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Kami memang ada masalah dengan anxiety disorder, kerisauan yang melampau terhadap apa-apa yang berkaitan dengan medis yang boleh hal-hal kesihatan. Jadi bila kami ada masalah dengan kesihatan kami akan jadi macam cepat cemas. Okay? Sampai kami sanitize tangan kami berlebihan, sampai rosak tangan, kulit-kulit tu. Jadi pada masa tu juga bila kerajaan madah kita digalakkan untuk vaksin, jadi kami fikir, kami dalam dilema sebenarnya. Kami ada masalah takut dengan jarum, dengan vaksin sekali. Vaksin kami takut, jadi kami takut jarum saja. Tapi atas sebab takut lagi kami dengan COVID tu, jadi kami memilih untuk vaksin lah. Nurse dah ready untuk beri vaksin. Dan masa hampir-hampirnya cucuk ya, kami berdiri. So kami agak takut dengan jarum. And nurse dapat tenangkan kami lah. Dan kami duduk, relax, ambil vaksin. Sebenarnya vaksin saya dah rasa sakit pun. Pressure memang tinggi. 152/100. Dan doktor suruh kami relax, ambil gig sekali, okey lah, saya dah masalah pun. Jadi kami rasa untuk orang-orang di luar yang takut dengan jarum, sebenarnya jarum tu saya dah apa masalah sebenarnya. Saya dah rasa sakit pun, tapi kuatkan hati je lah untuk ambil. Saya dah masalah saya dah sakit. Zaki menerima suntikan pertama vaksin pada 14 Jun lepas dan akan melengkapkan dos kedua pada 5 Julai nanti. Pengalaman semasa menerima suntikan dos pertama tentu sekali sangat membantu Zaki dalam mengatasi rasa cemas dan ketakutannya pada jarum suntikan. Lembaga Multimedia Sarawak SMA mengambil maklum mengenai isu kesaling hubungan di kawasan luar bandar yang menjadi permasalahan besar terutama ketika pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengurus Besar SMA Dr. Zaidi Razak berkata memahami keperluan dan permasalahan tersebut, Kerajaan Negeri menerusi SMA, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC dan Unit Permodenan Perkhidmatan Negeri Sarawak SSMU telah mempercepat penyelesaian sementara untuk penduduk luar bandar. Jelasnya, penyelesaian sementara SMA menerusi Wi-Fi saluran menggunakan Very Small Aperture Terminal VSAT kini telah disiapkan dan memanfaatkan 200 komuniti luar bandar seluruh Sarawak. Dalam kenyataan medianya, Dr. Zaidi menambah melihat kepada keluasan negeri Sarawak terdapat keperluan untuk mengambil strategi yang lebih menyeluruh dengan menggunakan pakai jaringan infrastruktur telekomunikasi sedia ada iaitu rangkaian jalur lebar luar bandar Sarawak yang telah memulakan perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi. Setakat 22 Jun lepas, seramai 6,167 ketua isi rumah telah mendaftar untuk perkhidmatan Fixed Wireless Access FWA dan 2,780 individu untuk Wi-Fi Top Box telah dipasang. Rangkaian jalur lebar luar bandar Sarawak pula menyasarkan 45,000 ketua isi rumah di pinggir bandar dan luar bandar. Manakala 60 lokasi seluruh luar bandar Sarawak telah dipasang dengan VSAT melengkapkan pemasangan 200 Wi-Fi saluran. Sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Farhan Nabila di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Nursila. Berita wilayah Peka dan Berwibawa akan diteruskan dengan perkembangan setempat sekitar wilayah Sabah. Sabah, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata lebih banyak PPV secara pandu lalu akan diwujudkan di kem-kem tentera di seluruh negara dan kerajaan negeri akan pastikan rakyat di kawasan pedalaman terima suntikan vaksin COVID-19 secepat mungkin. Rita, apa strategi dan mekanisme digunakan oleh kerajaan negeri Sabah bagi memastikan tiada rakyat yang tercicir? Silakan Rita.
Ya, benar tu Farha. Lebih banyak pusat pemberian vaksin PPV secara pandu lalu akan diwujudkan di kem-kem tentera di seluruh negara. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia bagi memberi kemudahan kepada penerima vaksin dalam kalangan keluarga anggota dan pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM dan kaki tangan awam Kementerian Pertahanan. Kita mahu supaya di kem tentera, anggota tentera ini, imuniti berkelompok ataupun herd immunity tercapai lebih awal. Kerana tentera merupakan barisan hadapan kepada negara kita. Baru-baru ini kita suntik barisan hadapan frontliners tentera yang terlibat dengan Sekatan Jalan Raya dan juga Ops Benteng. Datuk Ismail Sabri berkata demikian selepas meninjau program vaksinasi pandu lalu tentera darat di Kem Lok Kawi. Ia merupakan lokasi ketiga program menyeraikan 636 individu terdiri warga tentera dan keluarga serta kaki tangan Kementerian Pertahanan untuk suntikan pertama vaksinasi. Ia dilaksana selepas kem Perdana Sungai Besi Kuala Lumpur dan kem Muara Tuang Sarawak. Menurut Datuk Ismail Sabri, secara keseluruhan terdapat kira-kira 8,065 penerima suntikan bagi program imunisasi peringkat Markas Division ke-5 Infanteri. Tambah beliau, ATM aktif membantu program imunisasi melalui Combat Medic Vaccination Team CMVT melalui program outreach vaksinasi ke kawasan pedalaman yang telah pun bermula pada 23 Jun di Long Pasir dan akan diteruskan ke daerah Tongot menyasarkan 200 penerima Julai ini. Kerajaan negeri akan memastikan seluruh rakyat termasuk di kawasan pedalaman menerima suntikan vaksin COVID-19 secepat mungkin. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, ke arah itu kerajaan negeri merancang strategi dan mekanisme terbaik bagi memastikan tiada rakyat tercicir. Usaha itu selaras hasrat memastikan 80 hingga 85% rakyat di negeri ini menerima suntikan vaksin menjelang Oktober depan. Saya amat berpuas hati dengan usaha yang dilaksanakan untuk memastikan masyarakat di kampung-kampung juga tidak ketinggalan untuk divaksin untuk tujuan pencegahan penularan virus COVID-19. Datuk Bung ditemui media semasa meninjau program outreach vaksinasi COVID-19 di Kampung Tanjung Aru, Sandakan. Hadir sama Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah yang juga Adun Sukau, Datuk Jafri Arifin. Program berkenaan adalah program outreach pertama dilaksana Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Sandakan di kawasan terpencil yang turut melibatkan kawasan Parlimen Kinabatangan. Sementara itu, mengenai program vaksinasi di daerah Kinabatangan, Datuk Bung berkata ia berjalan dengan baik dan antara daerah merekodkan peringkatan ketara dalam pendaftaran dan penerima suntikan vaksin. Berkemahiran dalam perubatan tradisional diwarisi daripada nenek moyang, Bina Sampuhon 48 tahun dari Kampung Saliku, Pagalungan tidak ketinggalan merebut peluang mengambil suntikan vaksin COVID-19. Beliau menyifatkannya penting bagi pelindungan diri memandangkan penduduk kampung sering datang berjumpa dengan beliau untuk berubat. Ditemui kru RTM di Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Pegalungan, pengamal perubatan tradisional ini teruja mengambil vaksin dan baginya virus ini tidak mampu dilihat dengan mata kasar. Justru langkah pencegahan penting bagi mengurangkan kesan jangkitan. Kalau reno mai tak ke jarum na vaksin tu, anjay vaksin tu bila kona kiobat, itu ngapan jaga tu pakai tu reno vaksin tu. Mai tak kiobat da vaksin Turenam itu anu nu kayahan takatureno vaksin itu anu nu karajaan marinding takara virus. Turut menarik perhatian kru RTM pada hari pertama pembukaan PPV di kawasan pedalaman ini yang terletak kira-kira 70 km dari Pekan Nabawan, sebuah keluarga yang sanggup melalui perjalanan mencabar dari Kampung Batul Pegalungan yang bersempadan dengan negara Indonesia. Berikutan ketiadaan akses jalan darat, mereka sanggup membayar kos tambang menaiki bot selama sejam menyusuri arus deras Sungai Logongan sehari sebelum pembukaan PPV berkenaan dan bermalam di rumah saudara mara di Kampung Inakak. Jadi roh itu mereka kali itu kejar mereka vaksin supaya akaya bebas kaburok dah kono penyakit
pun di lah itu. Jadi akai satu keluarga ino nak jarum. Serok amandoko ini sagintun. Antara kaya bantu ino kay inambot da jarum da vaksin tu doro ino manggo seluruh uang merah kay jaruman da vaksin tu. Habis itu no kerajaan tamas bila jarumon kenurilam asihat da vaksin tu. PPV Klinik Kesihatan Pegalungan ini beroperasi setiap hari Khamis dan Jumaat. Sementara itu, pembukaan PPV Klinik Kesihatan Pegalungan bermula 24 Jun lalu mendapat sambutan luar jangka. Pada hari pertama, seramai 400 penduduk telah mendaftar untuk vaksinasi hasil kerjasama pelbagai pihak. Maklum balas baik daripada penduduk berkenaan dijangka akan mempercepat usaha mencapai sasaran 27,000 penduduk dalam daerah Nabawan mendapat vaksinasi. Alhamdulillah setakat ini sambutan di kawasan Pegalungan sambutan sangat bagus. Pendaftaran pun yang mendaftar sebelum ni dengan yang mendaftar hari ini pun masih lagi ramai. Jadi kita buat sesi setiap hari Khamis, hari Jumaat, baru minggu depan sambung lagi. Turut meninjau ke PPV ini Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nabawan, Datuk Abdul Ghani, Datuk Muhammad Yassin dan Pegawai Daerah Nabawan Peter John Moinjil. Maklumat yang terkini kita terima bahawa pendaftaran untuk vaksin ini amat tidak dijangka dan setakat ini telah pun mencapai 400 lebih didaftarlah. Dan hari ini juga kita nampak sambutan begitu ramai. Dan penerimaan vaksin telah pun diyakini diterima. Kawasan pedalaman yang tidak mendapat kurang akses kepada informasi yang terkini. Namun begitu, melalui penerangan daripada pihak KKM dan melalui CITF pejabat daerah Nabawan, kita telah berjaya meyakinkan penerima vaksin terutama di luar bandar. Bersempena dengan pembukaan PPV ini turut diadakan penyampaian 100 bakul makanan sumbangan kerajaan negeri kepada golongan B40. Berdepan dengan pelbagai karenah orang ramai, itu antara cabaran sering kali dihadapi para petugas di pusat pemberian vaksin PPV. Meskipun kadang-kala terdapat situasi yang memeningkan kepala, namun tanggungjawab berkhidmat kepada negara tetap diutamakan. Ikuti laporan wartawan Syafif Syahirandani meninjau operasi PPV Wisma Wanita Kota Kinabalu. PPV Wisma Wanita Kota Kinabalu mula dibuka dan dirasmi Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor pada 15 Jun lalu. Hasil kolaborasi antara kerajaan negeri dan persekutuan bagi mempercepat pemberian vaksin kepada penjawat awam termasuk kaki tangan badan berkanun. Hampir dengan pusat bandaraya Kota Kinabalu, PPV di kilometer 3.5 Jalan Tuaran ini mudah diakses dan mempunyai ruang parkir yang selesa. Petugas PPV ini terdiri daripada warga lebih 10 agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Pada hari ini ada seramai 50 penjawat awam yang bertugas di barisan hadapan. Ini termasuk daripada negeri Sabah dan persekutuan juga. Para jururawat dan jururawat yang telah bersara juga ada juga yang menjadi volunteer di sini. PPV tersebut beroperasi Isnin hingga Ahad bermula 8 pagi hingga 3 petang dengan sasaran sebanyak 300 dos vaksin setiap hari. Sementara itu, para petugas yang ditemui sempat berkongsi jenis penugasan dan juga cabaran yang dilalui mereka sepanjang beroperasi. Cabaran utama adalah beradaptasi dengan pelbagai pelanggan yang mempunyai latar belakang yang berlainan, jadi perlukan kesabaran yang tinggi, hemah dan sentiasa siap untuk menerima segala kemungkinan. Sebagai ketua sesi, saya ditugaskan untuk memastikan setiap petugas menjalankan tanggungjawab masing-masing di setiap kaunter. Dan di PPV ini kita ada beberapa kaunter lah, seperti kaunter pendaftaran dan kaunter untuk mendaftar mengemas kini My Sejahtera kepada mereka yang telah divaksin. Dalam pada itu, orang ramai yang hadir ke PPV berkenaan berpuas hati dengan perkhidmatan semasa proses vaksinasi dijalankan dan berasa syukur kerana mendapat peluang untuk imunisasi tersebut.
Alhamdulillah lah, untuk sendirilah, untuk macam sendiri jaga diri dan jaga keluarga lah semua, dan juga masyarakat lah. Tidak juga lama sangat, terus macam 15 menit gitu. Bagi saya kepentingan dia untuk kita antibody kita lagi kuat lah, untuk kita mencegah penyakit COVID tu sebelum dia menular ke badan kita dengan lebih teruk lagi lah. Setakat 24 Jun, PPV Wisma Wanita telah merekodkan pemberian 3,750 suntikan dos pertama. Digerakkan penjawat awam sendiri sebagai barisan hadapan, PPV ini antara 54 pusat seumpama di seluruh negeri yang menjadi benteng untuk membendung penularan jangkitan COVID-19. Syafif Syairandeni, RTM. Baik saudara, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Kekal bersama berita RTM untuk perkembangan semasa dalam negeri. Kembali bersama Farhan Nabila. Silakan. Terima kasih Rita. Baik, untuk perkembangan cuaca di seluruh negara, langsung ke Jabatan Meteorologi bersama-sama pegawainya Atikah Marziah Muhtar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Keadaan angin masih lagi bertiup kencang dengan kelajuan masih lagi boleh mencapai sehingga 50 km per jam dan juga ketinggian ombak masih lagi boleh mencecah sehingga 3.5 meter. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga ke lewat malam nanti. Walau bagaimanapun, bagi kawasan perairan Phuket, keadaan angin masih lagi dijangka boleh bertiup kencang sehingga ke hari esok 27 Jun dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perairan termasuklah bot-bot kecil. Menerusi paparan imej satelit semasa pula diperhatikan kelompok awan aktif ketika ini lebih tertumpu melibatkan negeri Pahang dan juga sedikit di sekitar negeri Sembilan dan juga negeri Kelantan. Keadaan kelompok awan aktif juga turut dicerap melibatkan bahagian utara, pedalaman dan juga pantai barat negeri Sabah yang menunjukkan gambaran keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku di kawasan yang tersebut. Menerusi paparan imej gemar radar semasa pula, perhatikan keadaan hujan lebat beserta ribu petir masih lagi sedang berlaku melibatkan bahagian utara negeri Perak, negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga sedikit melibatkan bahagian pedalaman negeri Selangor dan juga negeri Sembilan yang masih lagi dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap ketika ini hanyalah tertumpu melibatkan bahagian Kudat, pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah serta melibatkan bahagian utara negeri Sarawak yang dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mohon maaf kepada pihak kerajaan dan jakwa
Kerana saya mengikut kata-kata yang tidak betul, fitnah-fitnah yang orang diviralkan, saya pun percayalah. Pasal saya banyak penyakit dalam tubuh badan saya. Selama ini saya selalu pergi klinik, jumpa doktor, apa semua, ambil darah. Saya darah tinggi, kencing manis, gout dan kolesterol tinggi. Jadi saya pun rasa bimbang lah nak bagi ni vaksin, nak ambil vaksin ni. Damak Angah yang merupakan penghulu kampung Angkit dan Podek dekat Gua Musang, Kelantan meluahkan kekesalannya berhubung program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Kesemua 111 keluarga di kampung berkenaan tidak mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 berikutan tidak mendapat maklumat tepat berhubung PIK. Bagaimanapun, inisiatif Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa Daerah, Pejabat Kesihatan Daerah, Jabatan Penerangan Daerah serta wakil rakyat telah mengubah persepsi mereka. Hampir sejam usaha memujuk Tok Batin untuk meyakinkan mereka mengenai program yang sedang dilaksanakan di seluruh negara. Sesi penerangan rumah ke rumah dilaksanakan di kampung orang asli Angkit dan Podek. Saya dengar mereka lebih percaya kepada berita-berita tular yang berunsur fitnah dan juga berunsur orang kata tidak tepat, berita-berita palsu seperti kematian, sakit dan sebagainya. Penghulu sendiri pun ada menyebut berkenaan dengan kebimbangan dia kerana dia mempunyai penyakit yang banyak. Jadi nak cucuk ni takut efek penyakit dia. Sedangkan yang berpenyakit berisiko inilah yang perlu dapatkan vaksin terlebih awal. Jadi ini mungkin orang panggil miskomunikasi. Nasihat saya supaya terutama sekali kepada masyarakat orang asli di Kuala Betis ni, kita ambillah vaksin untuk membantu mengurangkan ataupun penularan tu dapat dihentikanlah di kalangan masyarakat orang asli. Terutama sekali penghulu, sebab masyarakat lebih mempercayai penghulu. Jadi sekiranya penghulu mengambil vaksin, mungkin anak-anak buah dia dapat berbuat demikianlah. Di Gua Musang terdapat 16,000 masyarakat orang asli yang mendiami 118 kampung. Hampir keseluruhan warga Lembaga Pertubuhan Peladang LPP sudah lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19. Menurut pengerusinya, Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh, daripada 1 juta ahli, hanya baki sebanyak 10% dijangka menerima suntikan sekitar bulan Julai atau Ogos ini. Jelasnya, baru-baru ini kerajaan memberi jaminan vaksinasi turut diberikan keutamaan kepada ahli LPP yang merupakan salah satu penyumbang utama kepada sektor pertanian negara. Jadi pihak kerajaannya ambil secara seimbang. Di sana bila kita vaksinasi yang di kampung ini, secara automatik dia ni ramai di antara mereka ni adalah ahli LPP. Dan alhamdulillah baru-baru ini ada jaminan daripada pihak kerajaan di mana vaksinasi ini akan diberi keutamaan juga kepada ahli-ahli LPP di seluruh negara. Beliau menyatakan demikian selepas menyerahkan bantuan sumbangan keperluan asas kepada 71 keluarga yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Taman Seri Purnama, Kampung Nara, Pasir Putih, Kelantan. Beliau yang juga Ahli Parlimen Pasir Putih berkata setiap rumah diperuntukkan sebanyak RM100 hingga RM250 bergantung kepada keperluan keluarga. Barangan seperti makanan asas seperti beras, sayur, ikan, ayam dan keperluan susu serta lampin bayi diagihkan menggunakan khidmat anggota Angkatan Pertahanan Awam APM yang diletakkan di luar rumah penduduk terlibat. Sejak 10 tahun lalu, 6 sekeluarga menetap di sebuah rumah bot usang di Tasik Kenyir, Hulu, Terengganu. Rumah bot itu menjadi tempat berteduh buat Samsudin Khalid, 45 tahun bersama isteri Nur Farhana Yusof, 30 tahun serta 4 anak berusia antara 8 bulan hingga 11 tahun.
Menurut Samsudin yang juga seorang pemandu rumah bot, sebelum ini mereka tinggal di rumah keluarganya di Kampung Basung, Hulu Terengganu, namun berpindah kerana mahu berdikari. Kekangan kewangan mengakibatkannya mengambil keputusan untuk tinggal di rumah rakit hampir 9 tahun sebelum berpindah ke rumah bot apabila rumah rakit yang didiami sebelum ini semakin uzur. Tambahnya mereka sekeluarga bergantung sepenuhnya kepada air tasik untuk kegunaan harian seperti mandi dan memasak. Kita kalau ada yang nak bagi bantuan rumah tu memang kita setujulah. Maknanya untuk kemudahan anak-anak dan keselamatan anak-anak kita lah. Sebab duduk di sini pun kat tasik ni nak mandi apa kau bahaya. Untuk selesa keadaan gini, nak turun kampung payah, sekolah jauh dengan motosikal apa semua. Bila hujan rumah basah. Turun meniti. Untuk bahasa meniti bila jauh dari darat. Sementara itu, Adun Telemong Datuk Rozi Mamat berkata, kesusahan dihadapi Samsudin sememangnya dalam perhatian pihaknya sejak Februari lepas. Tindakan diambil dengan membuat permohonan kerajaan pusat melalui Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad untuk membina sebuah rumah projek perumahan rakyat termiskin PPRT untuk keluarga ini. Kalau kena pasti di Kampung Basung tanah orang tua dia lah. Dan orang tua dia telah setuju untuk memberi sebahagian tapak rumah kepada beliau dan juga anak-anak dia. InsyaAllah dalam masa sehari dua ni dalam proses pelantikan kontraktor untuk pembinaan rumah. Beliau berkata permohonan itu telah diluluskan dan menjangkakan rumah PPRT bernilai RM60,000 itu dapat disiapkan dalam tempoh sebulan lebih sejurus lantikan kontraktor selesai. Pernah dinobatkan Buletin Berita TV Terbaik di Anugerah Sri Angkasa 2016. Berita wilayah dilihat sebagai juara suara rakyat di seluruh negara menerusi pendekatan serta laporan berita. Pencetus konsep asal merangkap bekas penyelaras berita wilayah Jumaah Tun Abdul Ghani menyifatkan pengiktirafan itu sesuatu yang tidak pernah dijangkakan. Namun pastinya memberi semangat baru buat warga kerja bilik berita untuk terus berkarya. Kita ikuti laporan yang disediakan Atikah Ismail. Idea konsep baharu berita wilayah bermula sejak 2009. Ketika itu, laporan berita Radio Televisyen Malaysia RTM dilihat menjurus kepada berita nasional berbanding cerita rakyat. Berani untuk berubah, Jumaatun memperkenalkan konsep itu dengan pendekatan serta kandungan berita lebih mesra rakyat. Kita buat perubahan dari segi konsep dan penyampaian berita wilayah. Kita mengendengahkan konsep santai, relax dan santai. Bermaksud ketika itu ada two-way communication antara dua penyampai itu sebelum mereka melaporkan, membaca berita tu. Okey. So selain daripada itu, kita membimbing dan menggalakkan reporter di negeri untuk lebih mengendengahkan isu-isu yang very lokal dan setempat. Kita melibatkan di negeri dalam menghasilkan laporan secara langsung dari studio negeri masing-masing. Tiada kejayaan tanpa pengorbanan. Jumaatun dan warga bilik berita di setiap negeri ketika itu berganding bahu mengerah keringat demi memenangi hati masyarakat. Sehinggalah pada 2016, berita wilayah menerima pengiktirafan di Anugerah Seri Angkasa 2016. Tidak dinafikan pada mulanya konsep tu menjadi satu yang agak sukar untuk diterima dan sebab first time dekat Malaysia sebab konsep berita yang santai dan isunya kita start dengan soft news, kita start dengan interest, kita start dengan special report, kita start dengan suara rakyat gitu. Tapi setelah beberapa tahun kemudian kita dapat feedback yang sangat bagus dan rating sangat tinggi terutama di Sabah dan Sarawak.
Dan kita, alhamdulillah, kita berjaya menang anugerah Sri Angkasa tahun 2016 sebagai anugerah buletin berita TV terbaik ketika itu. Saya ingat lagi penerbit dia Encik Remy Abdul Rahman. Sementara itu, Nolela Muhammad Noor selaku ikon penyampai berita wilayah mengakui dirinya perlu lebih kreatif dalam penyampaian selari dengan konsep berita wilayah. 12 tahun yang lalu. Ketika itu penerbit Jumaatun inginkan konsep yang berbeza daripada berita-berita yang lain. Dia mahukan berita wilayah itu sebagai konsep yang santai di mana kami menyampaikan secara santai, tidak perlu macam terlalu mengikut skrip dan kita boleh mengolah skrip tersebut dengan berborak dengan rakan penyampai saya ketika itu Syuaimi Muhammad berdasarkan tajuk skrip yang diberi, jadi kita boleh mengolah skrip tersebut. Jadi itu antara cabaran yang mencabarlah bagi saya kerana apa yang keluar daripada mulut kita itu secara spontan. Setiap perubahan bermula dengan keberanian. Dengan keberanian itulah kita dapat terus berevolusi. Atika Ismail, Berita RTM. Sedih lah kami yang bekerja ni dan tinggalkan anak bini mata-mata untuk jaga mereka. Saya malu. Saya yang bagi talk pasal SOP, pasal PPE, tapi saya yang dapat. Sebagai juru foto, kita paksa berhadapan virus yang boleh membuat kita mati. Untuk menyedarkan masyarakat mengenai sesuatu isu, kadang-kala kaedah penyampaian maklumat itu perlu direka dengan kaedah paling tepat. Di Pahang, mesej berhubung COVID-19 disampaikan melalui hebahan khas yang dibuat dalam bentuk seakan bacaan talqin. Ia dibuat Jabatan Penerangan Negeri melalui program Info on Wheels IOW secara berterusan. Wartawan Ayu Nurihan Saleh dari Berserah Kuantan mendapatkan tim perkenaan. Ketahuilah oleh kamu bahawa COVID-19 itu benar. Sakit asbab COVID-19 itu benar. Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Pahang, Sabarudin Yop Hamzah berkata, hebahan dibuat menerusi van siar raya yang bergerak ke kawasan tumpuan penduduk seperti di kawasan perumahan, tapak pasar tani dan pasar borong. Kaedah hebahan dalam bentuk bacaan talqin ini dibuat bagi memberi kelainan kepada masyarakat agar maklumat mengenai COVID-19 dapat disampaikan secara terus ke hati. Hebahan bertujuan memujuk penduduk agar sama-sama patuh SOP bagi memutuskan rantaian COVID-19. Dan alhamdulillah apa yang kita laksanakan ini kita lihat, kita yakin dan mampu apabila rakyat mendengarnya, maka rakyat akan beri tumpuan dan akhirnya rakyat akan merubah sikap mereka dan sampaikan mesej ini kepada rakan-rakan yang lain. Dan kita juga dapat kerjasama yang sangat baik daripada pihak pimpinan adun kawasan, ketua-ketua kampung, Tok Penghulu kita di Berserah ini. Adun Berserah Andasura Rabu berharap penduduk memahami mesej yang disampaikan, seterusnya mengamalkan segala nasihat. Ya, saya ucap tahniahlah kepada Jabatan Penerangan terutama sekali di atas kreativiti mereka. Memang kita perlukan pelbagai kaedah di dalam menyalurkan maklumat. Kaedah kekerasan perlu ada, kaedah memujuk perlu ada, termasuklah menyentuh kerohanian. Kaedah penyampaian ini menyentuh emosi penduduk sekaligus menyedarkan mereka. Saudara, inilah dia inisiatif yang dilakukan Jabatan Penerangan Negeri Pahang dalam memberikan maklumat mengenai bahayanya COVID-19 dan juga pematuhan SOP di kediaman masing-masing. Dan uniknya, hebahan ini dibuat dalam bentuk bacaan talqin. Rata-rata penduduk menyambut baik inisiatif ini dan sentiasa menjaga SOP ketika keluar rumah untuk mendapatkan bekalan keperluan. Kita pakai topeng lah gini. Lepas tu kita kalau nak naik tu kita pakai topi keledar. Cuma basuh-basuh tangan. Tu lah. Iyalah kita mengelakkan daripada jangkitan ni kan, COVID ni kan. Maksudnya kalau kita nak keluar rumah tu kan, kita kena pakai apa ni? Mask, lepas tu penjarakan kena ada.
Sejak tahun lalu, program IOW ini telah masuk ke 852 kawasan di Pahang termasuk kawasan pedalaman dan kawasan Felda bagi menyampaikan penerangan tentang COVID-19. Ayu Nurhan Saleh, Berita RTM. Baik, laporan tadi mengakhiri Berita Wilayah 26 Jun 2021. Kongsi bersama kami sebarang aktiviti yang berlaku di tempat anda atau sebarang maklumat bermanfaat yang ingin dikongsi bersama komuniti Berita Wilayah. Kekal patuh SOP elak jangkitan COVID-19. Saya Farha Fakrazi, Berita Wilayah, peka dan berwibawa. Assalamualaikum dan salam hormat.